السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah malam ni kita bersama dengan kitab Bulughul Maram yang disyarahkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, iaitu Tawdih Al-Ahkam min Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke 27, hadis nombor 27. Masih lagi dalam kitab At-Taharah, kitab menjelaskan tentang bersuci. Taharah maknanya bersuci ataupun penyucian. Dalam bab izalatin najasati wa bayaniha, bab menghilangkan najis dan penjelasannya. Bab tentang cara menghilangkan najis dan penjelasannya. Hadis malam ni, wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi damil hayd yusibu ath-thawba تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. Daripada Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Nabi SAW bersabda berkenaan dengan darah haid yang kena pada pakaian. Darah haid yang terkena pada pakaian. Tahuttuhu, ia mengikisnya hingga hilang ainnya. Mengikisnya hingga hilang ainnya. Ain daripada dia punya bekas haid tadi dikikis. Thumma taqrusuhu bil ma'i, kemudian ia menggosoknya dengan jari beserta air. Taqrusuhu. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, kalimah ini, perkataan tahuttuhu taqrusuhu ni maknanya digunakan untuk yang kering. Dia kata bukan yang basah. Dia kena kemudian dikering. Perkataan al-hut, okay? Ataupun al-qurs. Jadi sebab tu dia katakan thumma taqrusuhu bil ma', kemudian dia gosok dengan air. Thumma tandahuhu, kemudian dia menyiramnya dengan air. Lepas tu siram dengan air lah sampai hilang dia punya ain dia. Thumma tusalli fihi, kemudian wanita itu solat padanya, pada kain yang terkena, yang kena haid yang dah dibasuh tadilah. Hadis muttafaqun alaih. Ini nak ceritanya zaman sahabat radhiyallahu anhu atau zaman salafus salih, mereka ni tak banyak pakaian ataupun kekurangan pakaian. Pakaian ni ada sebahagiannya ada cukup untuk dia pakai seminggu tu ya. Ada sahabat-sahabat yang seminggu dia hanya ada selai pinggang, mau bagi selai pinggang. Kan? Sehingga ada seorang gubernur yang dilantik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni seminggu sekali dia basuh baju dia. Sampai rakyat dia mengadu ke Umar, apa dia ni? Dia ni ketua kami, tapi dalam seminggu dia ni satu hari dia tak keluar. Nak keluar pun bila dah petang pun dia keluar. Kami duk heran pasal apa dia ni. Tiap-tiap minggu macam tu. Lepas tu pula dia tak akan keluar menemui kami sehingga dah tengah hari baru keluar. Jadi maknanya umat ni rasa tak, kan, doa ke Allah Ta'ala lah. Orang yang dia lantik ni kan, dia maknanya dia dah, sebelum dia lantik dia cek habis dah orang ni. Dia tahu sebab tu Umar tak akan lantik orang yang calang-calang jadi wakil dia. Jadi doa ke Allah, ya Allah janganlah mana kan malukan aku macam itulah. Janganlah
gagalkan ataupun janganlah aku ni jadikan aku ni sebagai tersilap melantik orang. Umar panggil dia. Jadi Umar kata, betul ke? Macam ni orang kata ke hang? Rakyat hang kata macam ni. Hang ni tak keluar, hang seminggu sekali hang tak keluar jumpa dia. Dia kata betul. Aku tak keluar jumpa dia seminggu sekali pasal aku baju dah selai. Aku seminggu sekali aku basuh pakaian aku. Kan? Aku tunggu kering baru aku keluar jumpa dia. Ini wakil rakyat. Dia benar. Kan nak celah wakil rakyat hari ni jangan lah. Gitu. Takat potong gaji 4 bulan tak cukup tak kisah. Lebih bagus alhamdulillah lah. Jadi satu kali maknanya pasal apa yang hang lambat keluar orang, jumpa orang pasal apa lambat? Dia tahu aku keluar tengah hari pasal apa? Pasal aku tak ada apa khadam di rumah. Aku yang untuk uli tepung, buat roti, bakar roti untuk keluarga aku baru aku keluar. Dia masak untuk keluarga dia. Jadi Umar seronok lah. Jadi Umar bila dah datang, Umar suruh orang pergi cari siapa dia Asnaf di tempat dia tadi. Kan? Jadi dia termasuk di kalangan Asnaf. Umar kirim dia duit banyak. Nak cerita sahabat ni tentang pakaian dia lah. Dia cerita dia melalut panjang sikit lah. Cerita dia pun ni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ataupun salafus salih. Dia pun tak macam kita lah. Kita pakaian hari-hari tukang. Bukan takat hari, sehari 3 kali. Jogging pakaian lain. Kan? Solat pakaian lain. Pejabat pakaian lain. Tidur pakaian lain pula. Jadi sehari 4-5 kali tukar pakaian mungkin. Begitu. Dia berbeza kan. Jadi nak ceritanya thumma tusalli fihi, kemudian dia solat padanya pada kain tersebut. Dia basuh-basuh. Macam Nabi yang salam lah kan. Yang kita baca hadis minggu yang lepas ni maknanya kain dia kena mani. Isteri dia radhiyallahu anha kikih. Lepas tu basuh kan. Nabi sallallahu pergi solat dengan kain yang sama yang kena mani tadi. Dia kita kan tak kena basuh dulu lah. Begitu. Tiap-tiap kali raya beli baju. Raya puasa, raya haji baju lain. Kan? Gitu. Jadi almari tak ada tempat letak lah. Baik, penjelasan hadis ni. Pertamanya tentang Asma tadi kan. Asma binti Abu Bakar, dia saudara perempuan kepada Aisyah radhiyallahu anha, satu pak mak lain lah. Pak sama mak lain. Kan, dia masuk Islam lama dah maksud dia. Dia tua umur dia daripada Aisyah lebih kurang 10 tahun lah. Disebut oleh al-mu'arrikhun 10 tahun jarak antara Asma dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia meninggal di Mekah. Umur dia ni 100 tahun. Umur dia 100 tahun. Iaitu tahun 73 Hijriah. Adik dia mati, dia tak mati lagi. Aisyah mati bila? Radhiyallahu anha 59 Hijrah. Dia mati 73 Hijrah. Lama kan? Zaman Hajjaj bunuh anak dia, gantung di kat Mekah tu. Gitu. Dan diriwayatkan bahawa dia ni gigi dia satu pun tak luruh. Umur 100 tahun, gigi sebatang pun tak luruh. Gigi kelebihan kan. Gitu. Dan dia ni tak nyanyuk. Cumanya dia ni buta lah. Mata dia buta. Tak nampak, rabun lah, tua sangat lah, 100 tahun. Radhiyallahu anha wa an abiha. Baik, apa yang dapat diambil daripada hadis ini? Yang pertamanya menjelaskan tentang najisnya darah haid. Darah haid adalah najis. Wa annahu la yu'fa an yasirihi, tak dimaafkan walaupun sedikit lah. Walaupun sikit kena basuh. Dan wajib dihilangkan daripada pakaian dan badan. Dan selain daripada keduanya, daripada apa yang wajib kita bersihkan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dibasuh. Sebagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang basuh najis-najis yang lain daripada pakaian ataupun badan ataupun tempat kita solat. Kemudian yang keduanya pengajaran daripada hadis ini, kata Syekh rahimahullah, anna izalatan najasah min ath-thawb wal badan
bahawa menghilangkan najis daripada pakaian, badan, wal buq'ah, dan tempat kita nak solat itu merupakan syartun, syarat min syurutis salah, syarat daripada syarat-syarat sah solat. Mana bersih daripada najis lah. Istinbat daripada hadis ni. Fala tasihhu as-salatu ma'a wujudiha, tak sah solat bila ada najis, ataupun kena bila ada darah haid tadi pada pakaian ataupun badan dia ataupun tempat solat dia, tak sahlah solat tadi. Wal qudrah ala izalatiha, sedangkan dia mampu untuk menghilangkannya. Kenapa? Kerana terdapat perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia basuh darah haid sebelum dia maknanya nak solat lah. Basuh darah haid daripada apa? Daripada kain pakaian dia lah. Dia wanita tadi kan, bila dah habis tempoh haid dia nak solat kan, dan di kain itu ada kesan haid, maka dia kena hilangkan haid daripada kain dia tadi untuk dia solat. Yang ketiganya daripada hadis ini yang istinbat dia, wajib dihilangkan, dikikis lah kalau dia kering. Kalau dia kering di pakaian tadi, dikikis sehingga jirim dia tu hilang, kan? Liyazula jirmuhu, kemudian digosok dengan air, thumma ad-dalkihi bil ma'i, thumma ghaslihi, kemudian basuh pula. Ba'da zalika, selepas disiramlah air atasnya, dibilas lah maksudnya, kita bilas lah. Litazula baqiyatu najasatihi, supaya hilang kesan najis dia. Maka diikutilah tertib ni, tertib dikikis, digosok dengan air tadi, kemudian disiram, dibilas kan, tertib dia dalam menghilangkan najis yang kering. Najis kering macam tu cara nak dihilangkan dia. Kalau tak dilakukan begini, secara najis tadi akan berkembang lah. Yang hak kecil tadi dia kembang kena air, dia akan merebak ke jadi kawasan yang lebih luas daripada kain tersebut. Itu maksud dia. Jadi kena ikut tertib yang diberitahu tadi lah. Yang keempatnya, harus jawazus salah, harus melaksanakan salat menggunakan kain yang kain yang pernah dipakai oleh wanita haid lalu terkena haid, tapi syarat setelah dibersihkan lah haid tersebut, kan? Mana tahu kan, jadi mana suami terpaksa pinjam kain isteri ke apa, kain dia kena dah haid, bersihkan dulu. Ataupun isteri itu sendiri, ya, dia nak solat dengan kain dia tadi yang terkena darah haid, dibasuhkan, dikikisnya, kemudian diikuti dengan air, dibilas sehingga hilang ain ataupun kesan daripada darah haid tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, amma badanul mar'ah al-haid wa 'arqiha wa nahwihi fa tahirun. Adapun badan wanita haid badan dia, peluh dia, air liur dia kan, adalah tahir. Tahirnya suci ya, tidak najis. Dan jangan kata, oh kamu tak boleh dekat aku, kamu jauh, kan? Nanti peluh kamu kena baju aku habis, kan? Maknanya aku tak boleh solat. Tak. Peluh dia, badan dia, bersentuh dengan kita apa semua tadi, tak perlu nak basuh. Dia bukan najis. Gitu juga air liur dia kan, kan? Kena baju kita ke apa, bukan najis. Kenapa? Kerana tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita basuh wanita tadi, basuh pakaian dia, melainkan apabila terkena darah haid tadilah. Baik, kemudian yang kelimanya, lafaz hadis yang menyebut thumma tusalli fihi, kemudian bolehlah dia solat dengannya ataupun padanya, pada pakaian tersebut. Ini merupakan dalil ala anna najasata al-yabisah la tazul wa yathhur mahalluha illa bihadhihi al-amaliyat al-thalath. Maknanya najis yang kering, kan? Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa najis yang kering yang kena pada pakaian ataupun tempat solat kita, kan, tidak akan jadi bersih sehingga kita lakukan 3 step ni lah. 3 step yang disebut dalam hadis ini. Tahuttuhu, thumma taqrusuhu, kan? Thumma yasubbuhu, thumma tasubbuhu bil ma'. 3. Kikis dia, hilangkan dia punya darah tadi,
yang kering tadi, kemudian digosok dengan air, gosok dengan air, lepas tu disiram dengan air. 3 step tadi lah. Maknanya najis dia akan dihilangkan mengikut yang disebut dalam lafaz hadis yang kita baca tadi. Kemudian dia kata, kalau dia tak buat demikian itu, maka fathawbuha lam yathur. Maknanya kalau dia tak buat, pakaiannya tak bersih ya. 3 step tu. Wa salatuha lam tasih. Solat dia tak sah. Itulah cara dia menghilangkan najis. Kemudian kata Syekh lagi dalam apa nama ni, syarah kepada kitab Bulughul Maram ni. Adapun darah dan apa saja yang datang daripada darah itu, daripada nanah ataupun air bisa yang keluar daripada badan kita, luka-luka ke apa kan, keluar air bisa, nanah apa semua, maka kata Syekh di sini, jumhur, yakni kebanyakan ulama, ataupun diriwayatkan ijma', tapi bukan ijma' lah, sebab ada khilaf lagi, dia tak panggil ijma', dia hikayatkan bahawa ia adalah ijma', tapi bukan ijma' yang rajahnya, wallahu a'lam, bahawa mereka menjelaskan bahawa ia adalah najis, air bisa, nanah, kan? Akan tetapi yu'fa an yasirihi, dimaafkan kalau sikit lah, kena gigit pacat ke, darah keluar, kan? Itu apa dia, kan? Jadi maknanya kena pisau sikit ke, kan? Dimaafkan lah, begitu. Yu'fa an yasirihi, yang sedikitnya dimaafkan. Tetapi ini menyalahi lah, maksudnya dengan darah haid. Darah haid istihadah tak sama lah. Kata Syekh sini, haid istihadah tak sama seperti darah yang lain. Ia tak dimaafkan lah, kena dibersihkan terus. Begitu. Boleh ya? Ini yang keenamnya daripada pengajaran hadis juga. Hadis ini merupakan dalil bukti ala anna al-wajib, yang wajibnya apa dia? Izalatun najasati faqat. Maksudnya menghilangkan ain najis itu. Itu yang wajib. Dan tak disyaratkan untuk menyiram, melalukan air atasnya atau membilasnya beberapa kali. Tak disyaratkan 3 kali ke, 5 kali ke, 7 kali ke. Tak. Bila lagi basuh hilang. Walaupun dengan sekali siraman hilang. Tak disyaratkan beberapa kali. Dalam bilasan tadi. Kalau sekali dia jadi bersih, maka kan, sudah. Inilah pendapat yang rajah, yang paling kuat daripada pendapat para ulama. Dan insya-Allah akan disebut nanti tentang khilaf ataupun perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang ini. Baik, yang ketujuhnya, istadalla bihi ba'dul ulama'i, sebahagian daripada ulama mereka mengambil dalil dengan hadis ini. Di antaranya kata Syekh, ashabuna, masa pengikut mazhab kami. Syekh yang sekarang ni maknanya dia daripada mazhab Hanbali, ya, mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia kata di sini bahawa tidak, yakni mestilah dalam menghilangkan najis itu dengan air, dan tidak memadai dengan lainnya. Ini pendapat apa nama, iaitu kalau hanya mengikis ataupun menggosok dengan air kan, ataupun jemuk tengah panas matahari ke, ataupun dia kena tiup angin ke, hilang benda tu, tak boleh. Dia kata al-ma' huwal muta'ayyin, kena air juga. Ini apa namanya, ini pendapat sebahagian ulama, berlaku khilaf. Jadi air lah apa nama yang mesti digunakan untuk menghilangkan najis. Baik. Walaupun selain air itu dia memang dia mudah, dia mampu untuk menghilangkan najis, maka kena guna air juga. Ini pendapat sebahagian para ulama, terutamanya dia kata dalam mazhab Hanbali. Dia air itulah yang muta'ayyin. Air itu yang diutamakan. Kenapa? Karena datang nas menyebut dengan air tadi. Dan air itu merupakan asal dalam menyuci. Air merupakan asal alat yang digunakan untuk menyuci. Itu. Kenapa? Karena sifat yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran turun beritahu
tentang air tadi yang digunakan untuk menyuci, membersihkan. Betul juga dengan as-sunnah. Ada pun pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia berpendapat bahawa menyucikan najis ini kadang-kadang berlaku dengan selain air juga. Selain daripada air juga digunakan. Adapun untuk menetapkan dengan air sahaja, maksud menetapkan hanya air saja yang boleh menghilangkan najis, kata Syekh rahimahullah, Syekhul Islam, maka ini berhajat kepada dalil. Maka tidak pernah ada dalil, kata Syekh, yaqdi, yang menetapkan bihasri tathhir bil ma', iaitu menghilangkan najis hanya dengan air. Tak ada dalil. Kata mesti guna air untuk hilangkan najis. Kemudian bagi contoh. Contohnya istijmar. Istijmar maknanya istinja dengan batu, dengan benda-benda kesat, kayu atau tisu, atau cebisan kain, ataupun daun-daun kering. Ya? Mana yang kesat, dia juga maknanya menghilangkan najis. Walaupun ada sedikit kesan-kesan yang tak dapat dikeluarkan, yang dihilangkan, tapi mana dia guna 3, 5, 7 sehingga hilang kesan najis itu ketika istijmar. Istijmar diambil pada perkataan jamrah. Jamara, maksudnya jamrah ni batu. Kan? Dia ambil batu digunakan untuk istinja. Kita di Malaysia ni orang tak buat lah gitu. Kan? Sebab tempat kita tak sejuk. Biasanya orang yang guna batu ni tempat yang kurang air. Air itu amat berharga. Kita pun berharga juga air, tapi sebab banyak sangat air, kan? Sebab kampung pun banyak sungai kita ni. Duduk dalam sungai banyak. Kan? Sungai apa? Sungai Buloh. Sungai Pelong, Sungai Pencalah, Sungai Merak. Sungai apa lagi, segala sungai, sungai apa? Sungai Long. Sungai Long, Sungai Panjang kan? Sungai apa lagi? Saya duduk kat Sungai Krian, kampung Sungai Krian. Sungai Perak, banyak sungai, air. Sampai orang duduk dalam sungai, Sungai Boya. Orang Sungai Boya tak main malam ni. Itu kan. Jadi kita merasa tak penting sebab kita duduk dalam sungai. Itu saudara. Jadi tempat-tempat yang tak ada sungai-sungai ni kan. Jadi satu lagi tempat yang musim sejuk. Saya biasa duduk tempat. Tu pernah pergi tempat musim sejuk kan. Sejuk amat sangat ni, nak guna air tak boleh. Pernah dekat 2 minggu tak mandi. Tak boleh mandi. Kan sejuk yang amat sangat. Jadi gitu. Jadi maknanya nak istinja je mana? Air pun beku. Paip action je lah, ada paip. Buka dah ada keluar air. Melainkan pasang heater tu kan. Jadi mana kalau masak air menggelegak, saya kira sejuk boleh gitu ya. Tak ada nak habis mandi sejuk. Jadi begitu, beku. Mereka guna batu tadi sebagai batu pun sejuk. Kecut habis lah. Tu dia. Jadi begitu. Maknanya ada keizinan Rasulullah SAW dalam menggunakan batu ataupun perkara yang benar-benar kesat untuk istinja. Contohnya kita masuk hutan ke, jungle trekking, panjat bukit, mana ada ayam, ada apa dia, daun anting kayu lah, batu, kencing, nak terkencing kan. Jadi mana kencing, lepas tu istinja dengan benda-benda kesat tadi, daun kayu ke, batu ke, ranting kayu ke, kan, batang pokok ke, apa yang boleh istinja tadi. Begitu. Tag green tak boleh lah. Tak boleh guna tag green untuk istinja. Kan? Apa nama, tag kambing ke apa kan, keras tadi, nak guna dia sebagai istinja tak boleh lah. Baik. Begitu juga ada hadis yang menyebut tentang apa nama, lebihan kain wanita. Kain wanita mereka ni dianjurkan untuk melabuhkan pakaian mereka bila jalan terheret di atas tanah kan. Jadi dia bertanya Nabi SAW, macam mana ni kalau pakaian terkena najis? Nabi kata, yutahiruhu ma ba'dahu, yang selepasnya akan menyucikan yang terkena pada kain yang lalu tempat sebelumnya tadi. Kalau tempat sebelumnya tu ada kotoran, tempat yang selepasnya bersih, tempat yang selepasnya lah yang akan menyucikannya. Begitu juga ketika Nabi SAW solat berkasut, maka tengah solat Nabi tanggalkan kasut. Sahabat-sahabat pun solat dengan kasut je. Mereka tengok Nabi SAW tengah solat dia berkasut, mereka pun tanggalkan kasut. Nabi kata, apa sebab? Lepas sembahyang Nabi kata, apa sebab? Apa tanggal kasut apa?
Kami dia sahabat kata kami tengok Rasulullah tanggal kasut. Nabi kata aku Malik Jibril bagi tahu kasut aku ada najis. Maka Nabi SAW kata kalau seseorang kamu yang datang nak solat, maka dia belek-beleklah tapak kasutnya. Kan? Kalau ada najis maka ditenyih-tenyihkan ke tanah. Maka tanah itulah yang menyucikan kasutnya. Solat pakai kasut. Tapi jangan masuk EQS pakai kasut. Lagi kena tolak keluar, terguling lepas luar tu lah. Kan? Mudi kata apa sebab ni? Orang dah vacuum elok-elok pakai kasut. Kita mengaji hadis minggu lepas. Nak beramal dengan hadis lah. Jangan macam tu. Kan? Lagi mana tahu pergi masjid Huda ke mana ke, masuk dengan kasut-kasut bot, turun motor KTM. Pakai kasut bot tinggi tu. Masuk masjid sembahyang duha. Sekejap lagi depa duk ketat bibiak. Depa kata untuk ni kan, buat terbiak. Jadi maknanya janganlah buat macam tu. Ni cerita kalau kita sembahyang di kebun kita ke. Kan? Sembahyang kita pergi panjat gunung ke apa ke. Kan? Jadi mana kita dah berwuduk siap dah sebelum tu. Tiba-tiba wuduk kita batal, kita ambil wuduk sampai kat kasut, tak payah tanggal kasut dah. Sapu ya atas tu. Dengan air tadi kan. Solat dengan kasut-kasut tadi tak ada masalah apa. Siapa ajak? Nabi lah ajak kita. Kan? Gitu. Baik, inilah dia yang sawabnya, yang betulnya, wallahu a'lam. Habis. Masuk hadis yang ke 28. Boleh faham tak? Boleh kan? Jelas tak? Saya tanya, saya jawab. Ya. Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi kata aku solat, aku nampak hampa belakang aku. Aku nampak hampa semua di belakang aku. Itu mukjizat Nabi SAW. Bukan ada mata belakang dia, tak lah. Tapi mana Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia. Mukjizat dia. Dia boleh tahu apa sahabat dia duk buat di belakang-belakang tadi. Semayang macam mana, soft tak betul apa semua. Gitu. Itu mukjizat Nabi SAW. Kalau hari ni ustaz beritahu aku tu, ada belakang tadi ada orang tembang. Kan? Tengah semayang. Kan? Maknanya, tak tahulah ustaz tu belah jin ke apa, wallahualam lah. Jin abang kat dia. Kan? Jin Samsudin maka matilah. Rahimahullah. Baik. Itu dia mukjizat. Kan ada hadis kan sebut yang sahabat-sahabat baca kan, mali unaza. Nabi SAW baca, sahabat pun baca dalam solat kan. Nabi kata siapa baca belakang aku tadi, kan? Aku berasa terganggu pada kan di belakang. Dia semayang menghadap depan SAW. Sampai tu saya baca cerita pasal surah Al-Fatihah untuk makmum lah. Khilaf di kalangan ulama. Benda khilaf tanawu'. Khilaf yang boleh khilaf. Khilaf yang boleh khilaf. Jangan kata dia ni sesat. Kan? Hang tak mengaji lagi sesat. Baik. Boleh terus ya. Terus. Tak, kalau nak tanya soalan kita nak bincang dulu. Kan? Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya qalat Khawlatu, yani Khawlah binti Yasar. Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha. Dengar tak surah Al-Mujadilah? Mujadalah. Kan? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka. Karena ayat itu surah Al-Mujadalah tu kan. Turun tentang Khawlah binti Yasar ni lah. Khawlah binti Yasar. Yang cerita pasal ni zihar. Hukum zihar. Zihar ni maknanya zaman jahiliah. Talak. Dia nak cerai bini dia, dia kata belakang hang macam belakang mak aku. Orang jahiliah kata cerai. Mai Islam tak kata cerai, tapi kena denda. Ini Khawlah binti Yasar radhiyallahu anha. Dia kata, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, soalan, macam mana kalau darah tu tak hilang? Basuhnya tak hilang.
Ya. Macam kita lah. Tapi kita makan nasi lemak, sambal mercik kena baju, minyak tu kan. Minyak sambal. Jadi kita pun basuh, tenyih tak keluar kan. 2-3 kali basuh pun tak hilang lagi kesan kuning minyak. Minyak kunyit tadi kan. Yang kita minyak sambal. Jadi macam mana ni? Contoh. Kan minyak bukan najis pun. Ini nak cerita kata kesan itu duk ada, duk basuh dah. Siap tenyih yang kelorong, sayangnya baju baru beli ni kan. Basuh buh yang kelorong, depa kata ni hak boleh hilang ni beli hak tu tak keluar. Jadi macam mana? Kalau kena darah haid ataupun istihadah ni, fa illam yazhabid dam, ya Rasulullah SAW, macam mana kalau darah tu tak hilang juga? Nak buat macam mana? Kalau balik Israel dia kena buat apa? Menggunting. Kalau kena najis, basuh tak boleh depa. Syariat depa kerat lah. Oh tu. Syariat kita dibersihkan. Nabi kata SAW, yakfikal ma'u. Al-ma' air lah. Cukup, memadai bagi engkau air. Maksudnya, wala yadurruka atharuhu, dan tidak akan memudaratkan engkau oleh kesannya. Ada kesan juga. Tak jadi masalah apa. Dah basuh-basuh dah. Warna tu dah kelabu-kelabu lagi. Tak mau keluar ya. Kan tak memudaratkan. Maksudnya tak ada masalah apa lah. Dikeluarkan oleh Tirmizi dan sanadnya dhaif. Tapi di sini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dia kata apa? Hadis ni dalam riwayat dia ada perawi yang bernama Abdullah bin Wahab, kan? Yang meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Wahab itu Ibnu Lahiyah, kan? Hadis ini sahih sebagaimana yang disebut oleh lebih daripada seorang huffaz. Huffaz ni mana apa nama? Muhaddis yang dia ni dia tahu apa nama hadis ni segala sudut, yang dia tak tahu lebih banyak yang dia tahu lebih banyak daripada yang dia tak tahu. Jadi maknanya bukan seorang al-hafiz ataupun apa nama yang menyebut tentang kesahihan hadis ni. Hadis ni insya-Allah hatta Syekh ni pun disebut hadis ni adalah hadis yang sahih. Baik. Ibnu Hajar, kata Syekh juga, Ibnu Hajar disebut dalam kitab Al-Isabah, dia ada jalan riwayat lain jugalah daripada hadis ni. Ada jalan selain daripada jalan ini. Jadi hadis ni insya-Allah hadis yang sahih. Tengok pengajaran daripada hadis ini. Yang pertamanya, wajib membasuh darah haid daripada pakaian wanita dan badannya. Dah sebut tadi kan? Yang pertama tadi sebut. Dan basuh itu dilakukan maksud dengan air lah. Basuhan. Kemudian ada pun pakaian dan seumpamanya apabila dia basuh, kan? Pakaian itu daripada darah haid tapi masih kekal lagi kesannya. Asar laun, kesan warnanya masih ada lagi pada badan ataupun pada pakaian dia, maka itu tidak memudaratkan dia. Maksudnya penyuciannya dah sempurna dah. Dan solat dia sah. Kan? Sebab dia dah usaha dah, habis dah daya, habis usaha dah. Takkan nak gunting kain dah. Nak gunting baju dah. Tak. Begitu. Dah. Dia dimaafkan insya-Allah. Yu'fa. Dimaafkan. Macam darah. Kita kena pacat orang tua kita duk tempel kertas apa kan. Kertas rabang ke apa ke, tempel. Darah tak dimaafkan insya-Allah. Baik. Kemudian yang keempatnya, hadis ini menjelaskan tentang kemudahan syariat ini. Samahatu hadhihi syariah wa yusriha. Maksudnya syariat ni bukan nak menyusahkan kita. Inna ad-din, kan, yusrun. Agama ni mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yushaddad ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang menyusahkan, yang memberatkan dalam urusan agama dia, melainkan dia akan jadi berat, dia akan jadi susah. Jadi mudah macam mana? Mudah mengikut jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi payah. Macam sebagian orang kan sampai was-was ambil wuduk, was-was sembahyang. Dia bodoh.
Dia menyusahkan diri dia sendiri. Orang takbiratul ihram sekali ya, dia sampai 20 kali. Sebab ustaz kata kalau sebut makhraj tak kena tak sah solat. Dia main tang ni. Lam tu kena bagi tebal. Allah. Hu tang ni. Allah. Jadi nampak sebab kami dah pula. Menyusahkan diri buat apa? Takbir sekali ya. Ambil wuduk basuh muka paling banyak 3 kali, 4 kali berdosa. Nah. Jadi gitu. Jadi orang was-was ni kan. Cara dia senang je, ambil rotan balun belakang dia. Dia tak marah percaya. Ribai belakang dia. Dia tak marah. Dia pun tahu kita dia salah buat kerja tapi dia ikut syaitan. Tak percaya try lah. Tengok kawan kita was-was kan. Ambil kayu ranting, ranting kecil-kecil sudah lah. Ribai belakang dia. Dia kata hang jadi setan lah, kata dia. Dia tak marah Bukan nak tobat dah lah. Nah, dia tak marah. Pasal tahu dia buat salah. Teruk sangat ni. Jadi Islam ni bukan payah macam tu. Payah macam tu. Was-was. Kalau basuh ikan sampai putih dah. Tak ada rasa manis ikan dah. Ikan ni tawar hebat. Daging. Kan? Basuh daging sampai pucat. Orang makan ni kertas ke apa? Baik. Jadi orang tak mengaji. Kita kalau orang was-was ni belajar hadis, insya-Allah hilang was-was dia insya-Allah. Tengok siapa-siapa was jom mengaji hadis. Insya-Allah hilang was-was dia. Begitu. Kemudian jadi kata Syekh, fal muslim, maka orang Islam tadi yattaqillaha qadra istata'atihi. Mana dia bertakwa kepada Allah ikut kemampuan dia. Dekat kemampuan dia buat laksanakan apa yang Tuhan suruh. Ya? Apa yang lebih pada tu dimaafkan. Kan jadi darah bisu tadi kan. Dia tempel kapas dia keluar lagi apa semua, tak sembahyang ah. Sebab tak sembahyang macam orang yang kampik kencing. Dia pinggang lah. Tak sembahyang belum? Tok Bilal. Aku Tok Bilal. Abang saya dah. Tak sembahyang siapa? Sebab tak sembahyang, tak nampak ayat kencing penuh beg ni. Apa masalah dia sembahyang lah. Dia kata, maksud dia nak qada lah. Qada lah sembahyang esok nanti doktor buang beg kencing ni. Aku qada lah. Walaupun setahun. Kan, tahu-tahu mampu tak dan? Nak qada. Tu. Jadi mana sembahyang lah. Apa masalah dia beg kencing kan? Tergantung di pinggang dia tadi. Sembahyang solat lah. Begitu. Solat ni lagi kita ada akal kena solat. Dia ada akal kena solat. Begitu. Habis daya lah, tak boleh ambil uduk dah. Tak ada siapa nak tolong ambil uduk kita. Solat macam tu. Kan? Sampai nak tayamum tak boleh lah. Tangan tak boleh angkat dah. Tapi orang kata apa? Akal duk ada lagi. Solat. Sampai macam tu. Macam orang dalam penjara lah, solat pendek lah. Dalam penjara tak tahu solat pendek ke apa. Saya tak nak masuk penjara tapi tak mau lah. Jadi, solat pendek Jadi maknanya baju dah. Ada no. Jadi dia kena sembahyang walaupun solat pendek. Kena sembahyang lah. Gitu. Baik. Yang kelimanya, istinbat daripada hadis ni, pengajaran daripada hadis ni bahawa badan wanita haid tadi dan peluhnya suci. Disebut tadi. Hadis sebelum ni dah sebut dah. Dia ulang lagi sekali di sini. Kenapa? Kerana tak disuruh dia untuk basuh peluh. Kan? Untuk mandi ke apa tak disuruh. Gitu. Tapi kalau orang Yahudi, depa kalau apa nama wanita depa haid, kan, tak duduk serumah, depa suruh duduk keluar rumah. Tak duduk sekali. Ada juga orang Melayu panggil macam tu. Saya pernah jumpa lah. Tuara. Tapi tak mati lagi. Dia kalau bini dia haid, dia masak sendiri, tak bagi bini dia masak. Betul apa panggil Yahudi. Dia tak makan, nak bini dia masak. Tu cerita dah. Baik. Kemudian yang dimaksudkan dengan at-taharah itu dengan bersuci tadi, apa nama?
Dan dijauhkan daripada segala yang najis itu huwa ayyakuna al-musalli ala akmal hay'ah, bahawa orang yang solat itu berada dalam keadaan yang cukup sempurna lah. Kan? Cukup sempurna ketika dia bermunajat kepada Rabbnya tabaraka wa taala, kepada Tuhannya yang maha mulia lagi maha tinggi. Habis bab tu. Bab menghilangkan najis habis. Masuk pula babul wudu. Bab ambil air sembahyang. Bab wudu. Baik, wudu ni dari sudut bahasa dia, tengok mukadimah dia sikit. Ia adalah perbuatan. Wudu tu adalah perbuatan. Dia ambil daripada perkataan al-wadha'atu, iaitu an-nazafah, perbuatan membersihkan diri, wal husun, dan mencantikkan diri. Wudu. Adapun al-wadu'u, waw baris atas, adalah air yang digunakan untuk berwudu. Itu beza. Perkataan bahasa Arab ni kan, baris ubah makna dia sebahagian perkataan lah. Kalau baris ubah, makna dia jadi berubah juga. Wudu, perbuatan ambil wudu tu, pergerakan tu. Wadu, air. Air yang digunakan untuk berwudu. Ini ringkasan dia lah. Itu dari sudut bahasa makna dia. Adapun dari sudut syarak makna dia isti'mal, iaitu menggunakan ataupun penggunaan air. Isti'malu ma'in, penggunaan air yang bersih. Penggunaan air yang bersih pada anggota-anggota yang 4. Yang 4 dia rukun lah. Maksudnya dia panggil rukun wudu tadi kan. Arkan al-wudu. 4 lah anggota. Mengikut sifat ataupun cara yang tertentu dalam syarak. Allah sebut kan dalam surah apa, Allah sebut Al-Maidah kan. Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Ini sabit dengan Quran, dengan sunnah, dan hadis, yakni dan ijma' juga. Adapun dalil daripada Al-Quran, Allah kata Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu bangun untuk melaksanakan solat, bangun untuk mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydikum ilal marafiq, dan tangan kamu sampai ke siku, tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah air ke kepala kamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu ilal ka'bain, sampai ke buku lali. Ni 4 anggota buku lali. Lali kan, nama ada buku lali kan. Jadi ka'bain itu yang rukun dalam wudu disebut dalam Al-Quran. Adapun yang lebihan disebut dalam hadis. Sebut dalam hadis kan. Maknanya ketika nak berwudu basuh tangan kan. Lepas tu berkumur dan istinsar, kumur. Akan disebutlah hadis-hadis yang akan kita baca selepas ni insya-Allah. Seterusnya lah. Di sini dia bahas tentang hikmah. Saya tak perlu baca kot. Teruslah baca kepada hadis. Ataupun kata Syekh bawah ni, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-wudu min khasa'is hadhihi al-ummah. Wudu ni adalah pengkhususan hanya untuk umat ni. Khasa'is hadhihi al-ummah, umat lain tak ada. Sebab tu kita di hari akhirat nanti, ya kan? Nabi kata kamu semua akan datang bertemu aku ghurran muhajjalina min atharil wudu, ghurran muhajjalin. Maksud bercahaya anggota-anggota wudu. Ya kan? Dia hadis ni sahabat urut dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu nak kenal umat kamu di kalangan umat yang begitu ramai? Daripada zaman Nabi Adam AS sampai orang terakhir mati pada hari kiamat, nak kenal aja mana? Nabi tanya. Nabi tanya balik. Uslub gaya mengajar Nabi SAW. Cara mana ini mungkin boleh diambil oleh orang yang mengajar apa semua kan. Bila orang tanya dia tanya balik. Supaya apa? Pertama, untuk menetapkan dalam ingatan orang tu supaya dia lebih ingat lama. Yang kedua, supaya dia mudah faham. Nabi kata, hang pernah tengok tak satu kumpulan kuda hitam,
Satu kumpulan kuda hitam, warna hitam semua kuda tadi. Kuda hitam kan. Di tengah-tengah kuda hitam tu ada kuda-kuda yang ada tumpuk putih. Kepala dia. Muka dia ada tumpuk warna putih. Dan kaki dia empat-empat putih. Boleh kenal tak? Boleh beza? Macam boleh Macam tu aku kenal tak? Macam tu lah aku kenal umat aku. Iaitu kamu semua akan datang dalam keadaan bercahaya anggota wuduk. Sehingga umat-umat sebelum kita ni berasa cemburu, berasa pelik. Mereka ni umat ni apa ni, macam seolah-olah mereka ni macam nabi, para nabi pula. Sifat mereka tadi kan, bercahaya anggota-anggota wuduk mereka di hari akhirat. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Itu. Jadi khasais umat ini. Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis yang sahihah, innahum yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i. Bahawa mereka akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Sudah bercahaya pada anggota wuduk tadi daripada kesan-kesan wuduk. Subhanallahil azim. Dan begitulah Nabi SAW akan mengenal sifat-sifat umat dia tadi. Ini menunjukkan, hadis menunjukkan bahawa umat lain tak macam kita. Umat lain, mereka tidak diberikan keistimewaan seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis ringkasan dia. Masuk pula pada hadisnya, hadis nombor 29 lah. Tapi bab al-wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahawa Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak menyusahkan atas umatku. Nabi ni tak suka kesusahan atas umat dia. Nabi SAW tidak menyukai kesempitan atas umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah sebut tentang sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum, sungguhnya telah datang kepada kamu rasul, seorang utusan, min anfusikum, daripada diri kamu sendiri, daripada jenis manusia. Rasul daripada manusia. Kalau rasul daripada malaikat, jenuh kita nak ikut. Kan? Malaikat tak minum, tak makan, tak tidur. Kan? Kerja depa ibadat saja. Jadi mana? Daripada diri kamu sendiri. Azizun alaihi, berasa berat, sempit atasnya apa yang menimpa kamu daripada keberatan itu. Apa yang menyusahkan kamu, Nabi lagi rasa susah. Nabi tak boleh tengok umat dia susah. Sebab tu Nabi SAW ni tak pernah kalau orang minta dia kata tak ada. Tak pernah kata la. Kalau orang minta kat dia tak pernah kata la. SAW. Kan? Padahal rumah dia 2-3 bulan makan kurma dengan ayah sallallahu alaihi wasallam. Haris. Kan? Aziz alaihi ma'anittum harisun alaikum. Begitu mengambil berat tentang keadaan kamu. Nabi SAW begitu ambil berat. Kan? Sehingga Nabi sebut tentang umat yang akan datang, kan? Apa nama disebut? Kan? Tentang hadis al-haud. La yudhadanna rijalun min ummati. Akan diusir. Kama qala Nabi SAW, beberapa lelaki daripada umatku daripada al-haud. Diusir. Kata Nabi SAW, ashabi. Itu sahabat-sahabat aku, Nabi kata. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tak tahu apa yang mereka buat selepas engkau pergi. Mereka dah ubah agama. Mereka dah buat perkara-perkara bid'ah dalam agama. Maka kata Nabi SAW, suhqan liman baddala, atau suhqan liman ghayyara. Maka qala Nabi SAW, jauh bagi orang yang mengubah. Jadi ahlul bid'ah, maknanya kalau mereka tak bertaubat daripada bid'ah mereka, tak ada harapan nak minum daripada haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni di mahsyar. Di mahsyar. Kan? Gitu. Sebab tu Nabi kata tentang Al-Quran dan hadis, innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud.
Ya, hatta yarida alayya fil haud. Atau Muhammad sallam. Al-Quran dan hadis mereka tidak akan berpisah sehingga keduanya datang kepada aku di al-haud. Jadi begitu. Nak minum daripada haudin Nabi, perigi Nabi SAW, ya kan? Kena ikut ajaran Nabi SAW, tak boleh buat perkara baru dalam agama. Naik motor bukan bid'ah. Naik motor kerja dunia, habis tu roti canai mesti makan bang. Ya kan? Bid'ah. Tu bukan. Ya. Mikrofon bid'ah, bukan. Bid'ah ni ihdath fid din. Mengadakan sesuatu perkara dalam agama. Kaifiat, cara, masa, kan? Begitu. Kemudian Nabi kata, kalau tidak menyusahkan atas umatku, kalau tak jadi payah atas mereka, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Nescaya aku akan perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali nak wudu. Kalau tak jadi payah. Tapi Nabi SAW nampak benda tu payah. Tidakkah kita semua nak kena pergi cari ya? Kan? Mudih lah tanam pokok kayu sugi depan tu lah. Kan? Tempat kita mana ada pokok kayu sugi, no? Nak tanam pokok bunga raya apakah? Kan? Nak tenyah gigi. Nak pergi wudu. Kena cari juga. Tidak nak sayang wudu je lah. Kalau dah jadi syarat sah wudu, takkan susah kita. Bisnes lepas tu orang bisnes. Laku lah. Kan? Buat benda kayu cepat habis, buat benda berus. Kan? Sugi daripada berus kan. Gitu. Jadi dia tak wajib tapi benda ni sunat yang muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Kita pun usahakan benda ni kan, pergi beli kayu sugi. Kan, boleh paket. Lepas tu hari tu yalah. Lepas tu cari, tak tahu duduk tak mana dah. Panjang sangat kan. Kadang-kadang beli panjang nak kerat. Sayang, duduk dalam plastik tu kerat. Boleh dalam poket. Lepas tu semayang pun tinggal lah kereta lah. Macam-macam lah. Baik. Kalau anak buat berus color lah. Kan? Buat lukisan. Berus lukisan kan. Baik. Jadi hadis ringkas je, pendek je. Apa dia pengajaran dia? Nak contoh kata sunat yang muakkad lah. Kalau tak jadi payah, dia akan jadi wajib lah. Tapi dia tak wajib lah. Sunat yang sangat dituntut. Tapi hari tu dia lah, ustaz pun tak sugi mengajak sunnah, mengajak hadis tak pakai sugi. Macam mana? Kan? Baca hadis teringat Allah pakai sugi tak ada. Tidak boleh kat tayang lah poket begitu kan. Ya itu. Riak pula. Beruhegi tu maknanya dia sunnah juga, tapi tak boleh, kata ulama dia tak duduk makam sugi. Tapi dia boleh bekerja seperti mana makam kerja kayu sugi lah. Begitu. Nah, kayu ni dia ada khasiat yang tersendiri semua kan. Begitu. Tapi mana dia boleh bekerja di makam kayu sugi lah, bersihkan. Dia punya maksud dia tercapai lah, iaitu kebersihan mulut tadi, kebersihan gigi. Kemudian jadi hadis ni kata Syekh sini, dia termasuk dalam kaedah yang kubra, kaedah yang terbesar dalam agama, iaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ini kaedah kubra. Apa kaedah dalam agama? Kepayahan itu dia akan membawa kemudahan. Bila payah dia akan beri jalan kita untuk jadi kemudahan lah. Macam kita tak boleh nak berwuduk dengan air, kita tayamum. Maksudnya ada cara untuk maknanya melakukan dia panggil taharah tadi. Taharah yakni dia panggil bersuci lah, untuk mengharuskan kita mendirikan solat. Cara untuk bersuci mengharuskan kita mendirikan solat iaitu dengan bertayamum selain daripada wuduk apabila dalam keadaan tertentu. Jadi kita tak boleh guna air, masyaqqah. Kena air demam, kena air pengsan. Jadi maknanya ketika itu boleh bertayamum dengan tanah yang suci tadi. Jadi kepayahan itu dia akan membawa kemudahan, dia akan mendatangkan kemudahan lah. Jadi kaedah Islam sangat mudah. Agama Islam ni bukan agama yang menyeksa lah. Sebahagian daripada agama dia seksa diri. Lagi seksa diri lagi hebat. Kan?
tak boleh menikah. Siksa diri tak? Siksa diri, tak boleh nikah. Kan? Teringin nak menikah. Tapi tak boleh, pasal apa? Pasal agama dia kata dia nak tak boleh nikah. Kan? Lepas tu kena puasa, tak boleh makan daging-daging. Kan? Larat kan makan musang king kan? Musang king boleh makan, daging tak boleh makan. Kan? Jadi agama Islam ni yang halal boleh makan. Tak kira lah apa pun kan. Sebab keluar musang king pula kan. Sibuk cerita pasal musang king, Raja Musang. Baik. Banyak daripada ibadat-ibadat yang mempunyai kelebihan, ibadat-ibadat yang mempunyai kelebihan tertentu ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya. Nabi tinggalkan, kan? Ataupun Nabi suruh mereka supaya jangan melakukannya. Ya? Kenapa? Kerana takut difardukan ke atas mereka. Macam Nabi SAW buat tarawih tu kan, Qiyamul Lail Ramadan kan, malam pertama jadi maknanya sahabat sembahyang, Nabi sembahyang, sahabat-sahabat yang ada tak balik tu ikut. Malam kedua lagi ramai. Malam ketiga lagi ramai. Malam keempat masjid tak boleh berorang dah, penuh. Nabi tak keluar. Malam keempat dah ramai, Nabi tak keluar. Depa tunggu sampai subuh. Nabi tak keluar. Pasal apa? Takut jadi fardu. Begitu juga haji. Ya. Ada motor. Okey. Apa nama haji kan? Sahabat tanya Rasulullah, afi kulli amin, adakah setiap tahun? Nabi diam. Nabi kalau aku kata ya, wajib. Kalau wajib, jadi payah. Kalau haji tiap-tiap tahun tak jenuh kita. Nak pergi 20 tahun nak umur kita kan. Nak boleh pergi sekali seumur hidup pun teruk. Kalau pergi tiap-tiap tahun macam mana? Kan? Setiap orang Islam wajib pergi haji tiap-tiap tahun. Tak ke jenuh? Penuh Saudi tu. Kan? Tak nampak Kaabah tak mana dah. Islam ni berapa ramai. Yang pertama yang nak pergi tu lagi. Kalau na'am, Nabi kata kalau aku kata ya, wajib payah. Begitu. Sebab tu sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhum, depa ni tak berani tanya soalan. Nak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan-soalan, depa tak berani tanya. Pasal apa? Takut depa jadi punca wajib suatu amalan. Depa syok kalau orang Arab Badui mari, depa cukup syok. Pasal apa? Arab ni, Badui ni akan tanya-tanya soalan kepada Nabi, depa dapat ilmu. Kalau depa nak tanya sendiri, depa berasa bimbang. Takut dia ni jadi dia tu jadi sebab benda tu jadi wajib. Sebab tu Allah Taala kata dalam Quran, la tas'al an asya'in in tubdalakum tasukum. Jangan duk tanya tentang perkara-perkara ni, nanti kalau nampak zahir teruk hamba. Jadi kalau jadi wajib, Rasulullah ni wajib kalau aku ni, wajib kalau la tas'al an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau dia jadi zahir, jadi payah. Tu saya tanya. Bukan maksud dia. Ni cerita ketika waktu turun wahyu. Lah ni kalau kita kena tanya. Pasal apa ustaz nyebut merah? Tanya ustaz sunnah. Jawab dah. Sunnah ke? Tengok kan. Dulu pasal apa tak merah pun. Dulu tak jumpa lagi benda nak pergi jadi merah. Mudah dia kata. Tak kira mudah ke tua pun sunnah buat. Lepas ni jemunai pula. Tu cerita dia. Baik. Jadi tanya tentang masalah apa? Jangan pula siapa banyak tanya lemahlah imannya. Kan? Tu tak kena. Kan? Dia tak mau nak murid dia tanya banyak, jangan tanya iman lemah. Gitu dah. Tanya orang boleh jawab. Tak boleh jawab jangan duk reka. Baik. Tu cerita dia. Kemudian lagi
tentang apa nama dia kata solat malam bulan Ramadan tadi kan dalam keadaan berjemaah, kemudian melambatkan waktu Isya. Kan waktu Isya kan, waktu Isya ni waktu yang paling afdalnya di hujung-hujung. Kan? Nabi kita kalau laula an asyqa ala ummati la akhartu al-isya'a kan ila nisfil lail. Kalau tidak memberatkan atas umatku, nescaya aku akan lewatkan Isyak sampai dekat-dekat tengah malam. Sebab tu kan ada ulama yang menyatakan bahawa waktu Isyak ni bukan sampai pagi. Ada yang orang hantam Isyak pukul 3. Tidur dulu nanti kita bangkit buat jamak sekali dengan tahajud. Tidur dulu pukul 3 bangkit sembahyang Isyak. Ini yang rajahnya tak boleh. Yang rajahnya waktu Isyak ni sampai tengah malam lah. Itu waktu afdal. Tapi maknanya kalau sekarang ni masjid-masjid, sebab tu Nabi SAW sembahyang di awal waktu. Kenapa? Kerana tidak mau memberatkan atas umatnya. Jadi begitu. Sebab tu mana kita sembahyang di awal waktu dapat pahala besar juga lah. Okay? Tapi kalau ada jemaah yang boleh sembahyang lewat sampai kita kata lewat sikit lah. Kita okey 9 ni kira dah lewat lah. 9.30 kita sembahyang tu kan. Kita biasa ada kelas, ada kuliah. Mana kalau tak ada kuliah dia sembahyang awal gitu. Jadi kalau tidak menyusahkan Nabi kita. Macam Sugi tadi lah. Sugi tadi mana dia akan memberi kepayahan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kerja ladang. Kerja menyangkul, kerja cucuk tanam, siram pokok dan sebagainya. Kan letih. Jadi dah tunggu sembahyang maghrib, tunggu Isyak tu lagu tu. Kan? Macam kita dah sembahyang Jumaat, khutbah sebentar tu imam nak habis khutbah. Tak tahulah ya tu imam dia kata apa. Semua duk angguk tu orang kata. Angguk. Kan? Cik imam syok betul aku cakap ni. Jadi rupanya pakat mengantuk. Letih. Ya letih. Tu cerita dah. Baik. Jadi hadis maknanya menunjukkan waktu bersugi itu bila ketika nak berkumur tadi lah. Kan ketika nak berkumur, berwuduk, ketika berwuduk tadi indal madmadah. Ini ada perbahasan lah tentang penggunaan kayu sugi, tentang berus, insya-Allah kita cerita lagi lah pada masa yang akan datang lah, huraian lebih detail apa pendapat ulama tentang beza kayu sugi dengan berus gigi kan. Berlakulah ada penjelasan lah. Baik, kita berhenti sini lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.